Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita ni dalam pelajaran agama, iaitu Asas Pengetahuan Agama Islam tahun 4. Sebelum kita ni meneruskan tajuk pelajaran kita ni seterusnya, kita ni baca doa dulu sebelum belajar. Baca sama-sama, tadah tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, minggu ini cikgu akan menerangkan pelajaran 3 iaitu larangan meminta-minta. Pertama, kalau boleh baca sama-sama. Meminta-minta atau mengemis adalah perbuatan meminta bantuan yang berupa derma atau sumbangan daripada orang lain. Boleh dipahami maksud meminta-minta atau mengemis ini ialah meminta sedekah. Dalam Islam, kita ni meminta sedekah adalah dilarang. Seboleh-bolehnya jangan. Okey. Okey, nombor 2. Sikap suka meminta-minta atau mengemis boleh membawa kepada sikap malas dan suka bergantung kepada pertolongan orang lain. Itu di antara sebab tu mengapa agama Islam melarang kita ni meminta sedekah. Sebab apa tu? Sebab yang pertama, mungkin ia boleh membawa kepada sikap malas. Itu sebab yang pertama. Sebab yang keduanya, mengapa dilarang itu? Kerana kalau orang itu selalu meminta atau mengemis, ia sama seperti suka bergantung kepada pertolongan orang lain. Artinya ia mengharapkan orang lain. Okey? Jadi itu yang indah bagusnya tu. Tadi ia menjadi malas. Kemudian mengharapkan orang lain. Kalau tidak ada orang lain macam mana? Okay, dah kan selama-lamanya kita ni bergantung kepada orang lain. Jadi itu sebab mengapa agama Islam itu melarang daripada kita ni mengemis atau meminta sedekah. Okey, yang ketiga, tadi baca, kita dilarang meminta-minta tanpa keperluan yang mendesak. Apalagi sehingga sanggup berbohong untuk mendapatkan simpati. Okey. Itu mengapa kita ni dilarang itu. Kita dilarang meminta-minta tanpa keperluan yang mendesak. Yang mendesak ni artinya kalau kita ni meminta sedekah tu tidak ada keperluan apa, suka-suka saja. Itu yang dia dapat. Kecuali kalau mendesak itu barangkali mendesak itu terpaksa. Jadi kadang-kadang sebab orang yang meminta sedekah ini ada yang sanggup berbohong, menipu orang lain untuk mendapatkan simpati supaya orang itu kesian kata ni. Contohnya ia berlakon sebagai orang cacat. Misalnya jadi buta dia rasanya akan mendapatkan duit secara percuma tu. Ia sanggup menipu orang ramai, berbohong pada orang ramai. Selain daripada aksen menjadi buta, kadang-kadang ia pura-pura menjadi orang cacat. Sebab kita ni biasanya kan kalau kita ni melihat orang cacat itu tadi kesian kan. Jadi ia menipu jadi orang cacat supaya ia dapat supaya dapat duit. Jadi itu tidak boleh. Jadi itu adalah mengapa larangan meminta-minta itu tidak
dibenarkan dalam Islam. Soal itu tajuknya larangan meminta-minta. Larangan itu maksudnya indah boleh kan? Okey, cikgu harap kamu faham. Ada 3 perkara ni, huraian 3 perkara ni tadi. Okey, kita ni sambung lagi satu tajuk berhubung dengan meminta-minta ni juga. Tajuk seterusnya ialah keadaan yang membolehkan meminta-minta. Tadi dah dapat tak? Larangan meminta-minta. Ini membolehkan meminta-minta. Itu pun lihat keadaan. Islam melarang saja, bukannya diharamkan, melarang. Melarang itu artinya seboleh-bolehnya jangan tadi lakukan kalau tanpa sebab yang terpaksa atau mendesak. Jadi agama Islam dia juga seterusnya kan indah dapat. Tapi kalau alasan-alasan yang tertentu dibolehkan, diharuskan. Okey, kita ni baca sama-sama. Keadaan yang membolehkan meminta-minta. Maksudnya kita ni diharuskan meminta sedekah itu. Cuba lihat pasal apa boleh itu. Macam tadi dilarang pasal mungkin orang minta sedekah ni boleh membawa kepada malas kan dan mengharapkan pertolongan orang lain. Tapi ada masanya dibolehkan. Okay. Walaupun dalam Islam sikap meminta-minta itu dilarang, ingat tu dilarang asalnya. Tetapi dalam keadaan-keadaan, ingat, puncaan utamanya dilarang. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ia dibolehkan. Dalam keadaan tertentu, meminta itu atau mengemis itu dibolehkan, diharuskan. Cuba kita perhatikan. Macam mana boleh dapat itu? Tadi juga dilarang. Ini dapat tiap. Tapi ingat, keadaan-keadaan tertentu. Okey, kita baca yang pertama. Ketika seseorang itu ditimpa musibah pada hartanya. Itu dibolehkan. Apa dia tadi? Ketika seseorang itu ditimpa musibah pada hartanya. Okey, mendapat kecelakaan. Musibah itu artinya kecelakaan. Jadi ketika ini boleh seseorang itu meminta-minta. Okey, mengemis. Seperti apa tu? Misalnya harta kita ni ditimpa musibah tu. Seperti kebakaran, angus. Angus rumahnya ke. Jadi itu musibah kan? Dan banjir. Banjir kedalaman rumahnya. Habis jadi rusak, harta bendanya tu rusak. Sehingga dia mendapat sumber pendapatan. Artinya orang ini selagi ia masih dalam kesusahan, yang mana contohnya kebakaran, angus rumahnya, selalunya angus rumah ni indah juga. Esok lusa ada rumahnya, indah. Jadinya selagi atau sehingga dia mendapat sumber pendapatan, dia lagi dapat tu berbalik kepada asalnya tadi. Dilarang tiap sebab keadaan itu sudah keadaannya sudah kalaunya sudah okey kan, jadi indah bolehlah meminta-minta. Kalau ia tadi mendapat musibah kerana hartanya tu angus ataupun banjir kah, jadi itu indah boleh. Kalau maksud juga tu, kalau misalnya ia ditimpa musibah tu dibolehkan, diharuskan. Tetapi kalau sudah ia okey, berbalik semula ia okey macam dulu, jadi itu indah boleh. Okey, faham tu Okey, yang kedua, bila kita ni diharuskan mengemis ni.
ketika seseorang itu ditimpa kemiskinan sehingga dia mendapat pekerjaan. Kalau orang ini pun anda kata ia ditimpa kemiskinan, macam mana boleh ia miskin? Cuba tak kalau bagi kamu lah. Macam mana boleh orang itu ada harta? Tiba-tiba jadi miskin tak? Mungkin boleh jadi ya rumahnya kena rompak kah apakah. Habis hartanya akan curi. Okay? Jadi ia pun menjadi miskin. Jadi ketika itu oleh sebab dah ada hartanya yang lain dah ada diharapkan, jadi ia pun terpaksa mengemis. Ketika itu terpaksa mendesak kan, jadi itu diharuskan. Tapi sampai bila ia boleh mengemis satu? Sehingga dia mendapat pekerjaan. Apabila ia semula dapat pekerjaan, dengan sendirinya anda boleh lagi tu. Ingat tak? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika seseorang itu menanggung hutang. Apabila seseorang itu menanggung hutang disebabkan ia miskin kah, banyak berhutang, hutang ini, hutang itu. Jadi sampai bila agaknya ia diharuskan itu? Sehingga selesai hutangnya. Habis hutang, anda ada masalah lagi kan? Jadi anda boleh jadi pengemis lagi. Artinya mengemis itu anda boleh untuk kan selamanya. Mesti orang itu berusaha. Walaupun ia miskin, kalau ia punya anggota lagi masih bagus, ia dapat berusaha, anda digalakkan untuk mengemis. Okey. Jadi itu 3 keadaan itu dibolehkan orang itu meminta. Faham? Ada masalah? Okey. Kalau ada masalah, cuba tanya. Mungkin parents kamu ada yang tahu sedikit, serba sedikit, tanyalah diorang. Kalau di sekolah, insya-Allah boleh cikgu jawab. Okey, sampai itu saja untuk mingguan ni. Iaitu tajuk apa tadi? Larangan meminta. Iaitu kata ni indah boleh meminta sedekah kalau tanpa ada sebab. Tetapi tajuk yang kedua tadi ialah keadaan yang membolehkan meminta. Artinya dalam Islam itu bukannya menyiksa sepanjang masa. Ada masanya diharuskan, dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey, sampai itu saja untuk mingguan ni. InsyaAllah kita ni akan sambung tajuk seterusnya nanti. Okey. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, doa selepas belajar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.